Aku nak minta kau satu benda je. Aziz! Khalid! Khalid, dia nak minum mampus! Khalid, keluar! Bukankah itu first bombing di Malaysia? Aku yang salah. 1000 lagi akan datang ganti aku, tahu tak? 1000 tu nanti aku tangkap. I want you to leave now. No! Okay, Assalamualaikum, hai. Aku baru lepas tengok cerita War on Terror KL Anarchy. Cerita ni dilakonkan pelakon utama dia Eddie Ashraf. Lepas tu ada Farali Han, ada Aman Ramli, Wan Anafisu, Kira Zali. Lepas tu ada seorang tu watak jahat. Watak dia nama dia Joe. Aku tak pasti siapa dilakonkan oleh siapa, tapi macam tak biasa tengok. Okeylah, tak apalah. Aku mula dengan apa yang aku tak suka lah tentang cerita ni. Sebenarnya cerita ni buatkan aku sikit pening nak review, sebab dia kadang-kadang kau nampak macam okey, ataupun kadang-kadang kau nampak macam kurang okey tau cerita ni. Okey, apa yang aku rasa kurang okey, salah satunya Eddie Ashraf. Sebab aku ada masalah bila dia berlakon menjadi seorang yang dewasa sangat. Lagi-lagi yang cerita ni dia menjadi dewasa, jadi anggota polis. So aku dah tengok dia berlakon daripada kecil, daripada cerita tentang Bulan, movie yang dia lakonkan. Lepas tu banyaklah drama-drama dia jadi budak kecil. Lepas tu sikit-sikit dia jadi remaja apa semua. So bila aku nampak dia berlakon sebagai seorang dewasa yang dah berkahwin sebagai anggota polis pula tu, aku rasa sangat awkward. Itu masalah kat aku. Sedangkan lakonan Eddie Ashraf cerita ni bagi aku tak adalah nampak kayu ke apa. Dia seorang pelakon yang bagus sebenarnya, Eddie Ashraf ni. Lepas tu apa lagi, Farali Han. Aku expect dalam cerita ni dia lebih lakonan dia, ataupun dia punya apa yang aku harap, dia ada belawan tangan. Sebab dia kalau berlakon dalam filem-filem Asia yang lain, dia sangat best bagi aku Farali Han ni. Tapi dalam cerita ni tak menunjukkan kekuatan lakonan dia. Itu yang buatkan bagi aku sedikit fail lah kat situ. Tak banyak sangat aksi daripada Farali Han. Lepas tu Adli pun dia seorang bagi aku pelakon yang hebat tau. Tapi tak banyak scene dia yang menunjukkan kekuatan dia sebagai seorang pelakon ataupun emosi. Sebab Adli ni bagi aku dia seorang pelakon emosi yang bagus tau. Ataupun kalau kita tengok reaction dia dalam lakonan sangat hebat. Walaupun dia bukan pelakon aksi yang bagus ke bagi aku, tapi bila dia melontarkan dialog, dia memang Wan Anafisu pun walaupun dia ada dalam lakonan dalam cerita ni, tapi sangat sikit lah dia punya scene ataupun dia punya peranan dalam cerita ni. Apa lagi yang rasa sedikit janggal ataupun aku rasa pelik lah, continuous dalam scene dia kadang-kadang sedikit bagi aku macam kurang kena. Ada something part bagi aku missing tau. Tiba-tiba macam mungkin aku kurang fokus ke apa, aku tak pastilah. Tapi kalau korang tengok, dia akan rasa sedikit pelik lah, continuous antara scene dengan scene. Certain ada tu okey. Taklah semua bagi aku kan. Bagi aku macam sedikit tak kena lah. Dia melibatkan pengganas. So yelah, aku tahulah pengganas, tapi dekat Malaysia aku rasa masih lagi, sebab diorang gunakan memang background Malaysia. So bagi aku biarlah kena sedikit dengan apa yang berlaku dekat keadaan Malaysia kan. So dalam cerita ni dia ada pengganas yang boleh santai ataupun boleh selamba je tunjuk senjata api dia dekat kawasan public, ataupun masa tu dekat kawasan rumah flat. So ni bukan Mexico lah bagi aku. Kat situ biarlah kau macam sorok-sorok sikit ke kan. Tapi tak, ni dia open tau. Dia macam tengah guide ataupun dia tengah menjaga kawasan tu, dia sambil pegang senjata. Sangat macam aku cakap tak kena lah untuk background ataupun untuk latar Malaysia ni kan. Tak, satu lagi yang tak best bagi aku, grafik lah. Tapi grafik ni sebenarnya macam letupan yang besar. Memang kau agak mustahil, lagi-lagi kau nak buat letupan di KL, takkanlah kau nak guna letupan yang sebenar kan. Itu mungkin agak mustahil. Tapi itulah, bila dah guna grafik kat situ dah potong lah. Tapi sebenarnya bila grafik melibatkan letupan ni, even Hollywood sendiri pun bagi aku agak fail. So Malaysia kau tak boleh expect lebih lah. Itulah
Tu yang sedikit membuatkan sedikit potong lah bagi aku kan. Okey, apa yang best pula cerita ni, nampak bonding antara anggota dalam cerita ni lah, antara watak-watak tu. Kau nampak kekuatan kekuatan bonding dorang tu. Sebab aku dapat rasakan dalam cerita ni dorang macam masih lagi nak build up karakter-karakter tu. Sebab aku dapat rasakan sebenarnya cerita ni ada sambungan dia. Sebab kalau kau tengok yang ujung-ujung tu, itu part yang aku suka. Aku tak boleh teka plot twist dia. So adalah satu benda tu aku macam okey, jadi macam ni. Dekat situ kau nampak cerita ni sebenarnya macam baru nak build up karakter ataupun bonding antara pasukan. Dan aku harap beberapa watak yang masih tinggal tu dia ada lagi tau dalam sambungan ni. Apa lagi yang aku suka, watak jahat dia dilakonkan yang macam aku cakap, aku tak tahu siapa pelakon tu. Nama watak dia Joe. Dia nampak psycho, dia nampak kekuatan dia dalam cerita ni. Itu yang aku suka kan. Walaupun Kirazali aku tak nampak dia punya kejahatan dalam cerita ni, tak nampak tak berapa nampak, tapi ada certain tu kau akan nampak dia macam sedikit psycho kan. Kat situ macam best. Cuma mungkin Kirazali yang bagi aku tak nampak sebab scene dia tak menunjukkan banyak action ataupun banyak scene yang orang kata ganas ataupun yang agresif. Tak nampak dia terlibat dalam scene tu. So kat situ mungkin tak nampak kekuatan dia kan. So aku rasa mungkin next lepas ni mungkin boleh lebih kau tonjolkan peranan yang lebih dekat Kirazali tu kan. Mungkin sebab dah nampak dah dia macam something kan. Itu yang best ke. Aku suka penggunaan aset-aset PDRM sebab dia cerita ni dia ada collaboration dengan PDRM. So aku nampak penggunaan aset-aset tu yang agak baik lah kan. Macam pistol, senjata api dia, semua kita nampak macam karen senjata yang digunakan. Tu yang kau nampak sekarang cerita Malaysia kalau dah main bab-bab senjata, dia memang orang kata bagi lah kan. Itu yang aku suka perkembangan tu. So cerita ni bagi aku masih korang boleh tengok lah. Okay, kalau korang tanya aku berapa bintang untuk War on Terror KL Anarchy ni, aku boleh bagi 6/10 bintang. So cerita ni masih korang boleh support walaupun banyak benda yang kekuatan ataupun banyak benda yang sikit kurang tapi dia masih boleh support sebab aku dapat rasakan sambungan dia akan lebih boom tau. So kalau kau nak tahu, kalau dia ada sambungan, kalau kau nak tahu apa yang berlaku pada sebelum ataupun cerita sebelum tu, kau kena tengok yang ni. So aku harap sangat dia ada sambungan dan misi dan visi dia lebih besar. Sebab kali ni misi dan visi dia lebih pada nak balas dendam je. Tu yang buatkan macam aku sedikit macam balas dendam bukan satu misi yang cukup besar lah bagi aku kan. Aku harap dia dapat terapkan ideologi yang lebih kuat lah kan, ataupun ideologi yang lebih psycho. Sebab pengganas, selalunya pengganas ni dia ada ideologi tertentu kan. So aku harap dia dapat terapkan benda tu dengan lebih baik lah. Kalau korang rasa review aku ni membantu korang untuk tengok ataupun tak War on Terror KL Anarchy ni, aku harap korang dapat subscribe itu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen aku punya video-video. Okay, sekian. Assalamualaikum.